Jenamakan jasa tak mampu redakan kemarahan rakyat, kata Najib. Jika hanya dijenamakan semula, saya rasa komen balasan cuma bertukar menjadi budak JKOM RM85 juta dah mula buat kerja, kata bekas Perdana Menteri. Bekas Perdana Menteri Najib Razak berpendapat langkah kerajaan untuk menjenamakan semula Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa sebagai Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM tidak mampu meredakan kemarahan rakyat. Saya tak yakin langkah untuk jenamakan semula nama jasa kepada JKOM mampu meredakan keadaan. Saya tengok ramai komen atau posting pro-PN Perikatan Nasional sekarang sedang dibalas dengan komen, budak jasa RM85 juta dah mula buat kerja. Jadi, segala propaganda yang menyebelahi kerajaan PN akan menjadi kurang berkesan, katanya menerusi hantaran di Facebook hari ini. Najib yang juga merupakan anggota Parlimen Pekan juga berharap kerajaan sedar akan kewujudan risiko penubuhan unit JKOM. Kerajaan perlu sedar wujudkan risiko penubuhan JKOM ini, jelasnya. Terdahulu Menteri Komunikasi dan Multimedia KKMM Saifuddin Abdullah berkata kerajaan bersetuju untuk menjenamakan semula jasa kepada JKOM. Jelasnya tujuan JKOM adalah untuk mewujudkan komunikasi dua hala antara kerajaan dan rakyat, iaitu bagi menyampaikan maklumat kerajaan yang tepat, sahih dan bijaksana, selain mendengar suara dan maklum balas daripada rakyat. Mengulas peruntukan RM85.5 juta untuk jabatan itu yang disifatkan terlalu tinggi, Saifuddin memberi bayangan peruntukan itu akan dikurangkan, namun tidak menyatakan jumlahnya. Katanya pengurangan peruntukan itu boleh dibuat berikutan peruntukan JKOM berdasarkan jumlah daerah dan bukannya peruntukan mengikut jumlah Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN seperti sebelum ini. Peruntukan untuk media kerajaan dikurangkan. Sementara itu, anggota Parlimen Said Ibrahim Saidno berkata penjenamaan unit itu tidak menjawab isu sebenar yang berbangkit. Said Ibrahim turut mempersoalkan perluan penubuhan unit itu sewaktu negara dalam krisis kesihatan dan potongan perbelanjaan terhadap beberapa agensi media kerajaan. Peruntukan untuk bernama telah dikurangkan sebanyak RM12 juta, RTM dikurangkan hampir 100 juta, Jabatan Penerangan telah dikurangkan sebanyak lebih RM10 juta dan Finas telah dikurangkan sebanyak RM3 juta. Mengapa peruntukan untuk agensi-agensi di bawah KKMM ini dikurangkan sedangkan jasa atau JKOM diperuntukkan lebih 80 juta? Meskipun Menteri menyebut bahawa peruntukan itu akan dikurangkan, namun bukankah itu menunjukkan agensi-agensi ini tidak ada keupayaan untuk melaksanakan objektif dan peranan mereka sehingga perlu diwujudkan jasa atau JKOM? Soalnya dalam satu pernyataan media hari ini. Selain itu, Said Ibrahim turut mempersoalkan ketulusan JKOM berhubung isu lantikan dan perjawatan agensi itu. Sekiranya belanjawan 2021 diluluskan dan JKOM ini ditubuhkan, apa jaminan pihak KKMM bahawa agensi JKOM ini tidak disalahguna sebagai ejen propaganda kerajaan? Berkenaan isu perjawatan dan lantikan bagi agensi ini, apa jaminan pihak KKMM tidak akan ada campur tangan politik? Soalnya lagi. Justru itu, Said Ibrahim menyeru KKKM menilai semula keperluan penubuhan JKOM agar peruntukan dapat disalurkan kepada medium yang lebih memerlukan dan kritikal seperti infrastruktur internet luar bandar atau medium pendidikan di bawah KKMM. Sementara itu, demi negara, Syed Saddiq kunjungi kediaman Najib. Pengasas Parti Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengunjungi kediaman bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk berbincang pelbagai isu semasa. Menurut ahli Parlimen Muar itu, sebagai seorang yang berpegang teguh kepada prinsip bipartisan, beliau percaya perbincangan untuk
demi kepentingan negara itu perlu dibudayakan. Saya dan muda percaya perbincangan dengan ahli Dewan Rakyat dari mana-mana parti adalah sebahagian daripada tugas politik. Ketepikan ego politik dan cari jalan terbaik untuk negara, katanya dalam hantaran di Instagram hari ini. Kunjungan Syed Saddiq itu bagaimanapun mendapat kritikan warganet kerana sebelum ini beliau dikatakan antara ahli politik yang lantang menggelarkan Najib sebagai kleptokrat. Manakala bagi kumpulan yang tidak menyokong bekas Perdana Menteri itu pula mempertikaikan niatnya untuk mendapatkan pandangan daripada seorang yang dituduh melakukan rasuah dan mempunyai kes di mahkamah. Di Facebook Najib pula, ahli parlimen pekan itu tidak menceritakan secara terperinci mengenai pertemuan beliau bersama Syed Saddiq yang turut disertai oleh anaknya Nur Hashiman Najib. Ada tetamu datang rumah hari ini, bertukar pandangan, bincang dan nasihat, katanya ringkas. Sumber dari Malaysia Gazette. Masih dalam perkembangan berita yang berkaitan, tak salah duduk semeja demi negara, kata Syed Saddiq. Selepas bertemu Najib, bekas Menteri Belia dan Sukan berkata, Malaysia perlu membudayakan duit baptisan demi kepentingan negara. Bekas Menteri Belia dan Sukan KBS Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, Malaysia perlu membudayakan duit partisan demi kepentingan negara. Ini selepas ahli parlimen Muar itu bertemu Najib Razak di kediaman bekas Perdana Menteri itu hari ini. Saya sentiasa percaya duit partisan dahulu ketika berkhidmat di KBS sebagai kerajaan dapat bekerjasama dengan Datuk Seri Najib berkenaan undi 18. Sejarah baru tercatat apabila 3 pindahan perlembagaan berjaya diluluskan dan 7.8 juta pengundi muda diangkat. Kini, bila dikerusi pembangkang pula bincangkan soal belanjawan 2021, Malaysia perlu membudayakan duit partisan. Tidak salah untuk semua duduk semeja demi kepentingan negara, katanya dalam satu hantaran Facebook sebentar tadi. Najib turut berkongsi beberapa keping gambar yang diambil ketika pertemuan itu dalam Facebook. Ada tamu datang rumah hari ini, bertukar pandangan, bincang dan nasihat, tambah Najib dalam hantaran di Facebook. Syed Saddiq bertanding pada PRU14 atas mewakili Bersatu sebelum bertindak menyokong kem Dr. Mahathir Mohamad ketika parti itu berpecah antara bekas Perdana Menteri itu dan penggantinya Muhyiddin Yassin. Namun Syed Saddiq tidak menyertai parti Dr. Mahathir, yaitu Pejuang. Sebaliknya, menubuhkan parti baru, dikenali sebagai Muda. Banyak yang dibincangkan tadi, isu KWSP, pelanjutan moratorium, isu cukai durian rontok, peruntukan RM85 juta jasa, kebajikan mahasiswa, dan lain-lain. Saya dan muda percaya perbincangan dengan ahli Dewan Rakyat dari mana-mana parti adalah sebahagian dari tugas politik. Ketepikan ego politik dan cari jalan terbaik untuk negara, kata Syed Saddiq lagi. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online dan Malaysia Gazette.